اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati isi majlis, penerimaan seluruh ahli jawatan kuasa surah Al-Mustaqimah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga, ada ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul hatta imma aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibain falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu syakirin. Yang bermaksud, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul, yakni utusan Allah. Sesungguhnya telah berlalu beberapa orang rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekiranya beliau wafat atau terbunuh di dalam peperangan, kamu nak berpaling ke belakang, yang ini nak meninggalkan ajaran Islam? Dan barang siapa yang berpaling ke belakang, maka sekali-kali mereka tak mampu memudaratkan Allah walaupun sedikit, dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur, yakni orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau telah wafat. Untuk menyokong ayat ini, sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bada al-Islam ghariban, sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan dalam keadaan dagang, dan Islam akan kembali dagang. Maka berbahagialah orang-orang yang dagang. Maksud hari ini, agama Islam di akhir zaman tidak mendapat tempat, bukan di hati orang bukan Islam, tetapi orang Islam sendiri pun dah shock dengan agama Islam. Akhirnya di akhir zaman, agama Islam menjadi seolah-olah satu agama yang asing, yang pelik. Tetapi Nabi menjanjikan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing, yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Imran 144 tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana berlaku peperangan Uhud, di mana ada kabar-kabar ini. Kabar-kabar ini itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh di dalam peperangan Uhud. Jadi kaum muslimin, ujung-ujung Islam menjadi panik karena pemimpin dah tak ada.
Walau bagaimanapun itu hanyalah khabar-khabar ini. Dan golongan munafik pula menyatakan, kalau dia seorang nabi, bagaimana dia boleh mati? Sebab itulah Allah turunkan ayat 1:4. Dan ayat yang sama dibaca ketika Nabi benar-benar wafat. Nabi betul-betul wafat untuk menenangkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang tidak percaya, seolah-olah mustahil Muhammad ini telah wafat. Untuk menenangkan jiwa beliau, Abu Bakar tampil ke hadapan membaca ayat 144 Ali Imran, kemudian disusuli dengan ayat 30 surah Az-Zumar, surah ke-39, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, yang bermaksud sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat dan mereka yang memusuhi kamu, yang menentang ajaran yang kamu bawa juga akan mati. Kemudian beliau terus berceramah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun wa la yamut. Dengan kata-kata ini, dengan dua ayat Quran yang dibaca, akhirnya Umar sedar bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan biasa yang pasti akan menemui ajalnya. Kata-kata masyhur beliau itu bermaksud, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan mati. Nah, inilah yang menyedarkan semula umat Al-Khattab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang selalu dibahaskan, beliau adalah seorang pemimpin dalam segala bidang. Pemimpin rumah tangga yang terbaik yang tak dapat dinafi. Ayat ini bagi ustaz lain yang selama, bagi ustazah ada cerita laku adil kepada isteri, saya bukan bidang saya. Kemudian ada pula yang menyatakan beliau adalah seorang pemimpin angkatan tentera yang berani dan hebat, karena disokong oleh hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang sebanyak 19 kali untuk menegakkan Islam. Kita sekali pun tak pernah berperang lagi. Kalau tengok topi merah, cabut lari. Dia kata, Faru yang datang tu bomba, tak tumpang solat. Kalau macam ni, keadaan nak masuk syurga, masa lambat lagi. Kita tak nak bahas sebagai pemimpin angkatan tentera yang hebat. Kita jangan lupa beliau adalah pemimpin sebuah negara Islam yang adil dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hujah-hujah tadi sebagai contoh teladan utama kepada umat manusia, Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 pada ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim.